的主内弟兄姐妹， Selamat Hari Natal saudara-saudari terkasih dalam Kristus. 感谢天父上帝， terima kasih kepada Bapa di surga. 他爱世人，深知将他的独生子耶稣赐给我们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 相信耶稣已经降生在我们大家的心里， percaya Yesus sudah lahir di hati setiap kita. 我们也是要传扬，也是要告诉我们旁边我们周围还没有信主的人， kita juga mau beritahu orang-orang sekitar kita yang belum percaya Tuhan Yesus, 直到他们也知道耶稣是谁， sehingga mereka juga tahu siapakah Yesus itu. Yesus 就是最美最美的礼物， Yesus itu hadiah yang terbaik. Ini 我们眼睛看不到， karena mata kita tidak dapat melihatnya, 可是我们的心知道， tapi hati kita mengetahuinya. 不知不觉， 我们现在已经走到 2020 年的最后一周. Tanpa terasa kita sudah berjalan, melangkah di minggu terakhir dari tahun 2020. 大家都经历了很多， semua kita sudah mengalami banyak. 相信我们大家都是有神的带领， semua kita ada pimpinan Tuhan. 因为神与我们同在，与我们同行， karena Tuhan selalu beserta dengan kita, berjalan bersama dengan kita. 主的恩典是够我们用的， anugerah Tuhan selalu cukup untuk kita. 我们不断的要祷告， kita harus selalu berdoa, 为国家祷告， 为我们四周围的人祷告. Kita berdoa untuk negara kita, untuk orang-orang di sekitar kita. 我们也是要查经， 也是要读经. Kita juga selalu belajar Alkitab, baca Alkitab, 直到我们能够更加的认识我们的主耶稣基督, sehingga kita dengan lebih lagi mengenal Tuhan kita. 因为神的话是大有能力的, karena firman Tuhan itu sangat besar kuasanya. 今天早上弟兄姊妹, pagi ini saudara-saudari, 我们要用我们全心来感谢, 全心来赞美, 进入他的宴. Kita mau dengan segenap hati bersyukur, dengan segenap kekuatan kita memuji Tuhan. Kita mau masuk baitnya yang kudus. 我们一起站起来, sama-sama kita bangkit berdiri. 我们要用主祷文来开始我们今天早上的崇拜会. Kita mau dengan doa Bapa kami mengawali ibadah pagi hari ini. 相信我们大家都会主祷文, percaya kita semua pasti bisa doa Bapa kami. 所以我们要出声的祷告, makanya kita mau dengan keluarkan suara, 大家一起祷告, sama-sama kita berdoa, 不单我自己祷告, tidak hanya saya sendiri yang berdoa, 大家一起祷告, semua kita berdoa. 来，我们在天上的父， 愿人都尊你的名为圣， 愿你的国降临， 愿你的旨意行在地上， 如同行在天上。 我们日用的饮食， 今日赐给我们， 免我们的债， 如同我们免了人的债， 不叫我们遇见试探， 救我们脱离凶恶。 因为国度、权柄、荣耀全是你的， 直到永远。阿们。 颂赞主我的灵，我的魂，珍崇他的生命，尽全心和全力
歌颂你，我尊崇你的生命，颂赞主我的灵，我的魂，尊崇他的生命，尽全心和全力歌颂你，我尊崇你的生命。太阳升起，新的一天来临，就是要再来歌颂我神。无论将要面对是顺境或是逆境，当夜晚来临，仍要歌颂你，颂赞主我的灵，我的魂，尊崇他的生命，尽全心和全力歌颂你，我尊崇你的生命。丰盛慈爱，却不轻易发怒，你明知道你的心宽容，以你的美善不住地歌颂你，千万个理由我要敬拜你。颂赞主我的灵，我的魂，尊崇他的生命，尽全心和全力要歌颂你，我尊崇你的生命。那日来临，我的力量消失，生命到尽头的时候来到，我心坚定无止境歌颂你，千万年一直到永永远远。我
万方，万国万民欢喜。我主公义何等荣耀，主爱真奇妙，主爱真奇妙，主爱何等奇妙。天使在高天歌唱，天
心全意来赞美夸胜你，耶稣是主，赞美他直到永远，宣扬荣耀。
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom，早安，弟兄姊妹， Saya juga mau ucapkan selamat Natal buat kita semua. 也圣诞节快乐！ Ya, saya berdoa dan kita percaya kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, Yesus selalu bersama dengan kita. 神的恩典与我们每一位弟兄姊妹同在。 Ya. Pagi hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan. 那今天早晨我要讲神的话语， Ya, untuk akhir tahun ini adalah minggu yang terakhir. 这个 dari 也 tahun 是今年最后的一个主日。 Mungkin tahun-tahun lalu biasanya kalau di akhir tahun banyak dari kita yang pergi jalan-jalan. 可能在以往我们在年终的时候，我们可能出去， Ya, tapi tahun ini kita merayakan Natal dan akhir tahun juga tahun baru dengan cara yang mungkin belum pernah kita lakukan seumur hidup kita. 可能今年的圣诞节跟年终跟我们一辈子从来没有经历过这样子的状况。 Karena wabah COVID ya masih merajalela sehingga kita semua masih berjaga-jaga, was-was, sekalipun jalan-jalan kita juga tidak dengan bebas bisa jalan-jalan tapi dengan perasaan yang was-was ya. 可能如果我们出去的话，我们也因为这个冠状肺炎，我们还是有一些的警惕。 Karena itu saya mau ajak kita semua di akhir tahun ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. 那所以在这个年中，我想跟弟兄姊妹一起来思想神的话语。 Tema khotbah saya hari ini adalah tentang kemahakuasaan, kekerasan, dan belas kasihan Tuhan. 今天我们的题目是神的伟大、神的能力跟神的爱。 Ya, kita mau baca sama-sama dari Mazmur 46. 那弟兄姊妹，我们一起来读在诗篇第46篇。 Di saat-saat seperti ini ya kita diingatkan ya, 在这样子的一个状况里面，神提醒了我们， bahwa kalau Tuhan yang izinkan virus COVID ya melanda dunia, saya percaya juga hanya Tuhan saja yang bisa mengangkat wabah ini dari dunia. 我相信如果神允许这个病毒在这个世界上，我也相信神能够，唯有神才能够叫这个病毒离开。 Ya, seperti yang kita akan pelajari sama-sama dari firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ini. 好像在今天我们要大家一起学习的，在诗篇第46篇里面， Ya. Bangsa Israel juga mengalami kejadian-kejadian yang dahsyat ya di dalam perjalanan bangsa mereka. 以色列民他们的这个过程里面，生命里面，他们也经历了很多的事情。 Tapi bersama dengan Tuhan mereka mengalami penyertaan Tuhan dan kemenangan yang luar biasa. 可是跟主在一起的时候，他们经历的很多的胜利的状况。 Kita baca di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat. 我们可以大家一起来读从第1到第4节。神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水经汤波翻腾，山虽因海涨而震动，我们也不害怕。有一道河，这河是分叉，使神的城喜乐欢喜。这城就是至高者所住的圣所。 Ya, kalau dalam bahasa Mandarin mungkin sampai ayat yang ketiga ya kalau nggak salah ya. 如 Kalau 果 kita, 在中文到第3节， ya dalam bahasa Indonesia sampai ayat yang keempat. Nah, di sini pemazmur itu menggambarkan ada dua hal yang dialami oleh bangsa Israel. 这里诗人有把它形容出2件事是以色列人经历的。 Pertama adalah bencana alam yang dahsyat yang 第 mereka 一 alami. 是很大的困难， Ya, bencana alam ya. 是自然性的灾难。 Yang kedua adalah peperangan. 第二呢是战争， Melawan musuh-musuh bangsa Israel yang demikian hebat. Ya. 他们要面对以色列的大仇敌。 Tetapi di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. 在第1节那里说，神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。 Karena itu Mazmur 46 ini merupakan ringkasan sebuah puji-pujian bangsa Israel. 在46节第1节这里也是说到，是以色列人他们的一个赞美的诗歌。 Dan
Mazmur 46 ini juga menjadi suatu kebiasaan buat bangsa Israel setelah mereka selesai berperang, mereka menang dalam peperangan. Ini menjadi doa dan ucapan syukur ini kepada Tuhan, mereka pakai Mazmur 46 ini. 当他们战争之后，如果得到胜利之后，他们会祷告，会赞美神，也是用这个圣经节来说的。 Kita lihat di dalam Mazmur 46 ayat pertama dalam bahasa Indonesia dikatakan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. 这里说的是哥拉的后裔的赞美。 Nah, jadi lagu ini diminta untuk seorang pemimpin pujian dari keturunan Korah. 这里说是带着这个赞美敬拜的是哥拉的后裔。 Bapak Ibu Saudara-saudara ingat, pasti masih ingat ya kalau kita mengingat nama Korah. Korah itu adalah seorang pemimpin, seorang imam pada zaman bangsa Israel keluar dari Mesir pada zaman Musa. 那哥拉这个呢，是在以色列他们从摩西的带领离开埃及的时候，他是祭司。 Tapi Korah dan beberapa pemimpin itu tidak puas dengan kepemimpinan Musa. 可是呢，哥拉跟其他的有几个领导，他们不能够接纳摩西的带领。 Ya, mereka merasa Musa salah ya, tidak bisa memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. 他们能够感觉到好像摩西错了，他不能够带领这个民族进到神所应许的地。 Jadi mereka minta Musa, sudahlah kamu tidak bisa jadi pemimpin bangsa Israel, sudah turun aja lah biar kita yang naik. 所以他们说你不能够再带领我们了，所以叫我们来带领。 Kita bisa baca itu di dalam Bilangan 16. Ya. 我们可能在民数记第16章那里能够读到。 Nah, pada saat itu mereka datang bersama dengan 250 orang 那个时候，他们带了250个人一起去， menghadap Musa dan Harun. 他们去面对摩西跟亚伦， Nah, minta Musa untuk turun. 他们要摩西下来， Lalu Musa berkata demikian. 然后摩西就对他们说 Oke, 可以， ya. Kalau begitu kita datang ke Tuhan. 我们到主那里去。 Kalau memang saya salah, 如果我错了， ya, biar kamu hidup dan mati dengan cara yang normal. 你活着或者是死是正常的。 Tapi kalau saya benar, 可是如果我是对了， engkau yang salah, 你错了， maka engkau akan dihukum Tuhan dengan kematian yang belum pernah terjadi. 神要惩罚你，用从来没有死过的方式 Ya. 死。 Nah, lalu kemudian belum selesai, ya, baru selesai Musa mengatakan itu, tiba-tiba apa yang terjadi? 当摩西刚刚说完之后，结果是怎么样呢？ Ya, setelah Musa minta supaya bangsa Israel yang lain jangan deket-deket sama Korah, ya, dan 250 orang ini. 当摩西说以色列人不要跟这个哥拉跟他的跟随者这250个人， Tiba-tiba tanah itu terbelah. 突然间他们所占的这个地就裂开了， Sehingga Korah dan para pemimpin yang mau memberontak, 3 sahabatnya dan juga keluarga dan semua ternak itu masuk ke dalam tanah. 所以这个哥拉跟他的跟随者还有他的家人全部掉进去， Lalu tanah tertutup lagi rapat. 然后这个地再回到原走。 Dikatakan di dalam Bilangan 16 bahwa Korah dan teman-temannya itu turun hidup-hidup ke dunia orang mati. 说在民数记第16章那里说到哥拉跟他的跟随者，他们活着的进到死人的地 Kita 方。 melihat kekerasan Tuhan 我们看见神的严厉， terhadap orang-orang yang memberontak melawan Tuhan. 对那些被叛逆他的。 Ya, dan 2 minggu yang lalu saya kembali dari Palu. 那弟兄姊妹，这2个礼拜前我从巴卢回来， 2018 Palu mengalami bencana alam yang begitu dahsyat. 在2018年巴卢有一个很大的地震， Ya, itu di Sulawesi Tengah. 那个就是在中苏拉威西。 Ya, nah ada 3 bencana alam yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. 在那个时候有3个自然的灾难在那里发生， Bencana alam gempa bumi, 就是地震、 tsunami 9 水啸 meter, ya. 9米的水啸。 Terus kemudian likuifaksi. Likuifaksi ini adalah kejadian persis seperti yang Korah alami. 那这个第3个就是这个地裂开，就好像哥拉那个时候， Jadi pada saat itu malam hari, 那个是在晚上的时候，
seorang saksi mata, seorang pemimpin ya, pejabat waktu itu saya ketemu, dia cerita kejadiannya. 那个时候有一个领导，我跟他谈话，他给我讲 Jadi，waktu habis maghrib itu ada gempa bumi 7 skala Richter begitu dahsyat. 在晚上下午快到晚上的时候，有很大的地震。 Terus kemudian berbarengan itu tanah itu di tengah kota Palu itu bisa tiba-tiba menjadi lunak dan kemudian turun ke bawah. 然后在巴卢中这个城里面的时候，那个地突然间变成很软，然后就往下降。 Ada satu gedung pertemuan 7 lantai. 有一个7层高的楼， Itu bukan mereka dia rubuh itu bukan ke samping tapi turun ke tanah sampai tinggal lantai 7-nya itu ketutup tanah ya. Jadi lantai 1 sampai lantai 6 itu di bawah tanah. 所以这个楼呢不是往左右倒，而是从上往下对沉下去那，在最上一层第7层在陆地以上，其他的都在下面。 Orang-orang begitu ketakutan dan lari ya, pada kebanyakan mereka menyelamatkan diri, lari ke lapangan terbang Palu waktu itu. 那个时候他们非常的惊慌，所以这些人全都跑到机场去。 Nah, keesokan hari jadi karena gelap semua jadi mereka lari semua ke tempat yang lapangan terbuka dan besok pagi waktu mereka kembali 那个时候因为已经快晚上了，所以很黑，所以他们看不见，他们就全都跑到这个机场。当早晨他们回来， kembali ke tengah kota ada satu ibu yang meninggal ya sampai batas dada itu terjepit di tanah. 当他们早晨回来的时候，有一个妇人，她已经死了，压在那个地方，压在那个地里面一半。 Ya, jadi kita lihat bahwa kejadian yang dialami Korah di mana tanah itu tiba-tiba turun ke bawah dan orang-orang terkubur di dalam itu bukan cerita dongeng. 所以当哥拉他这个陷在地里的时候，这个不是一个故事而已。 Ya, ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. 这个能够显明神的全能， Allah yang menciptakan langit dan bumi. 创造天地的神， Allah yang mengizinkan segala sesuatu. Dia yang menciptakan, dia juga yang mengatur segala sesuatu. 这位创造天地的神，他虽然造了，他也来管。 Yang kedua, 第二 ya, peperangan. 就是战争。 Kita lihat di dalam ayat yang ke-9 dalam bahasa Indonesia, ya pergilah pandanglah ke pekerjaan Tuhan, itu ayat yang ke-8 bukan kalau dalam Mandarin, nggak salah. Ya. 如果中文圣经是在第8节，诗篇46篇第 Ayat 8 yang 节。 ke-8 dan 9 bahasa 第8、 Mandarin. 第9，你们来看耶和华的作为，看他使地怎么样荒凉。他止息冰刀，直到地基；他折弓断剑，把战车焚烧在火中。 Pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Tuhan ya yang menciptakan, tapi dia juga yang berkuasa, berhak ya untuk menghancurkan apa yang Tuhan ciptakan. Dia berhak karena dia pencipta. 耶和华创造了这个世界上所有的东西，他也有权利，也有这个全能，把他所造的给灭绝。 Tuhan juga yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. 在止息冰刀，直到地基；他折弓断剑，把战车焚烧在火中。 Bapak Ibu Saudara sekalian, Nah, saya ada bangsa susun. Israel 这个以色列民 ya menghadapi musuh-musuh yang banyak. Kita lihat Filistin ya, dan salah satu musuh yang kuat adalah bangsa Asyur. 当这个以色列面对很多的仇敌，其中一个最大的，虽然可能有菲利斯汀和最大的就是 Ashur Nah, 亚述。 ya pada zaman Raja Hizkia memerintah Yehuda waktu itu. 当 Hizkia 在那里领导或者是成为王的时候， Ya, Yerusalem, kota Yerusalem itu dikepung oleh pasukan Asyur. 耶路撒冷被阿修的这个军队所这个围绕着。 Ya, tentaranya begitu banyak, hampir 200.000 tentara mengepung kota Yerusalem. 那里有很多很多的军队，大概有20万人。 Dan satu-satunya sumber air yang turun ke Yerusalem itu ditutup oleh mereka. 那其中一条河下到他们的城里面被折断。
ya, mereka mengolok-olok bangsa Israel. 他们在那里讽刺以色列， Bahkan mereka juga mengolok-olok Tuhannya Israel. 他们也讽刺以色列的神。 Ya. Dan mereka katakan, coba tunjukkan, keluarkan 2.000 pasukan, 2.000 tentara yang sanggup naik kuda kami. 他说：“你能不能够猜出有2000个军人能够骑我们的马？ Ya, bayangkan begitu lemahnya tentara bangsa Israel sehingga tidak punya 2.000 orang yang dapat mengendarai kuda perang. 那个 pada 时候 saat 我们 itu. 能够想象到这个以色列军有多么的懦弱，他们连2000个人都拿不出来， Mereka begitu ketakutan. 他们非常的惧怕。 Hizkia begitu sedih dan Raja Hizkia itu datang berdoa kepada Tuhan dan mencari Nabi Yesaya waktu itu. Hizkia 他非常的伤心，非常的绝望，他求问这个以西结。 Bangsa Israel berdoa kepada Tuhan. 那个时候以色列民也在那里祷告求神。 Kita tahu apa yang terjadi. 我们知道结果怎么样， Malam itu juga 也是就在那天晚上， Tuhan kirim satu malaikatnya. 神只差遣一个天使， Hanya satu malaikatnya. 只是一个天使 Kita。lihat di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35. 我们来看在列王记下第19章35节。列王记下第19章35节。当晚，耶和华的使者出去，在亚述军营中杀了18万5千人。清早有人起来一看，都是死去了。 Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan satu malaikat Tuhan saja. 这里在英文圣经里说的只是一个使者。 Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Jadi kita lihat ya, buat Tuhan 185.000 orang itu hanya cukup mengirim satu malaikat saja untuk 我们能 menghabisi. 够看见这18万5千人只需要一个使者，一个天使就够了。 Ya. Jadi sebenarnya manusia itu nggak ada artinya. 所以人在神的面前是真的没有意义的。 Jangan kita memberontak terhadap Tuhan. 我们不要叛逆神。 Ya, karena itu dikatakan di dalam Mazmur, Bapak Ibu tahu ya, akhir dari itu kan pasukannya 185.000 orang meninggal dan Raja Sanherib Asyur dari Raja Asyur itu pada saat itu dia pulang ke ibu kota Asyur. 那个时候，这个亚述的王他回到亚述城去， Ya, dia begitu sombong 他是非常的骄傲。 ya, dan pada saat dia melihat pasukannya habis semua, dia begitu ketakutan dan dia pulang ke Tangka. kota Asyur. 当他看见自己的军人全都灭亡的时候，他非常的恐惧，然后回到自己的城市。 Dan di ibu kota Asyur di Niniwe dia masuk ke kuil ya dewanya dan dia menyembah dewanya di dalam kuil itu. 然后他跑到尼尼微，然后在那里进到庙里面祷告他的神。 Kita tahu semua 我们知道 2 anak kandungnya 他的2个亲生儿子 masuk ke dalam kuil dan bunuh bapaknya sendiri. 走到这个庙里面，把自己的父亲给杀了。 Itulah akhir hidup 这个就是他的生命的最终点。 orang yang memberontak terhadap Tuhan, yang melawan Tuhan, yang menganggap Tuhan itu tidak ada. 这个就是看不起神，说神没有的人下场。 Kita lihat kembali dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11. 我们再回到刚才的诗篇46篇第10 dalam 章 bahasa 10节。 suci dalam bahasa Mandarinnya ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. 说你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地也被尊崇。 Amin. Dalam bahasa Indonesia dikatakan diamlah ya. 他们这里圣经里叫我们叫休息， Ya, betul dalam bahasa Mandarin dikatakan istirahat. 说的是休息、 Nah, 安静。 sebenarnya kata yang dipakai di sini adalah artinya menyerah. 这里本来的字应该是投降， Bukan diam terus
orang kayak bilang moseco ya, nggak ada kerjaan ya. 不是说 Bukan 安静 begitu. 在那里不做事，不是那个意思。 Tapi diam dan merenung dan sadar bahwa di dunia ini kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. 其实它本身的意思是，我们要安静，我们要知道，我们在这个世界上，我们面对的是一位特别大的神。 Dan dia sedang menguasai, dia sedang memerintah, dan dia sedang mengawasi bagaimana kita hidup. 他正在那里看着我们，正在那里管住我们，叫我们应该怎么样子。 Ya. Dan kalau manusia itu pada dasarnya itu selalu tidak puas, tidak pernah puas. 因为人在他的本性里面就是没有满足的， Ya, nggak bisa diem. 他不能够 Artinya, 安静， ya, nggak bisa bersyukur dengan keadaannya apa adanya. 他不能够因为自己的状况而感恩。 Contoh ya, 比如说这样子， orang yang kulitnya putih mau jadi coklat, 比如说白皮肤的想要变成这个棕色的， ya. Tapi sebaliknya orang yang kulit jadi jemur-jemur ya supaya kulitnya 所 coklat. 以他们就晒太阳。 Nah, sebaliknya yang kulitnya coklat mau jadi putih. 另外，棕皮肤的想要变成白皮肤， Ya, akhirnya pabrik krem pemutih laku sekali. 所以就很多漂白的这个化妆品很多。 Jadi manusia itu tidak mau diatur, mau bebas. Ya. 所以人不希望被管制。 Beberapa hari yang lalu saya lihat di berita 那在几天前，在新闻里面， di Jerman, 在德国， ya beberapa hari lalu terjadi demonstrasi besar-besaran. 他们有很大的这个抗议行动， 50.000 orang anak muda turun ke jalan. 有50万的年轻人去 Mereka 抗议。 bukan hanya demonstrasi, mereka merusak fasilitas umum, mereka membakar mobil-mobil dan mereka menjarah. 不单单是他们抗议，他们也是把东西给抢了，也把东西给烧了。 Sehingga polisi turun tangan dan banyak orang yang luka. 所以警察开始行动，有很多人受伤。 Bapak Ibu tahu penyebabnya apa? 弟兄姊妹，你知道原因是什么吗？ Mereka protes 他们反抗， karena pemerintah Jerman melihat kondisi COVID yang mulai lagi ya semakin parah, lalu memerintahkan bahwa semua rakyat Jerman harus pakai masker. 他们抗议的就是说，因为政府说现在这个冠状肺炎已经又开始增长，所以叫他们戴上口罩。 Ya, kalau tidak akan dihukum. 如果没有戴，就要被惩罚。 Nah, anak-anak muda Jerman ini 那这些 tidak mau 年轻 diatur. 人不希望被管辖。 Padahal itu adalah demi kebaikan, demi kesehatan, demi keamanannya mereka. 其实这些的举动就是为了他们的健康，也是为了他们自己的 Tapi 好。 mereka tidak mau diatur untuk pakai masker. Mereka mau bebas. 可是他们不要被管辖，他们要自由。 Lihat, itulah sifat manusia. 我们看这个就是人的本性， Selalu mau memberontak, 他们想要反抗， tidak mau diatur. 他们不想要被管制住。 Ya, lihat. Kita lihat di dalam Mazmur 46, kita lihat dalam sejarah Israel. Orang-orang yang memberontak, yang tidak mau taat kepada hukum-hukum dari Tuhan akan menghadapi kekerasan tangannya Tuhan. 我们看就是在诗篇46篇，这些以色列人他们不顺服神，最后他们的结果就是得到神的很重的惩罚。 Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, 那亲爱的弟兄姊妹， ya, kita melihat ada di sini dikatakan ayat yang ke-12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. 第11节，万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。 Orang-orang yang berharap kepada Tuhan. 说我们这些盼望他的人， Dikatakan bahwa kota benteng kita, tempat perlindungan kita adalah Allah Yakub. 这里说到雅各的神就是我们的避难所。 Kita bersyukur, biasanya kalau disebut Allah Israel itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. 平常如果我们提起雅各的神的时候，一定是说到亚伯拉罕的神，亚伯拉罕、以撒、雅各的神。 Tapi di sini dikatakan bahwa tidak disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tapi disebut hanya Allah Yakub. 可是在这个圣经里面没有说的是亚伯拉罕、以撒的雅各的神，而是只是说的是雅各的神。 Bapak Ibu tahu arti Yakub? 弟兄姊妹知道雅各这个意思吗？ Yakub artinya penipu. 雅各他的意思是欺骗。
tapi dia bukan sembarangan penipu. 可是他不是普普通通的欺骗者。 Ya, kita lihat dalam kehidupannya dia dari kecil, dia dari lahir ya sudah dikatakan dia sudah tidak mau kalah ya, dia selalu mau menang, So, dia tidak mau rugi. 从小一生下来，他就不想要认输，不想要失败， Dia pakai segala cara ya dengan tipuannya supaya dia bisa dapat untung. 所以他用很多的欺骗的手法去得到他想要得的。 Ya, dia menipu ayahnya, dia menipu pamannya Laban. 他欺骗他的爸爸，也欺骗他的叔叔。 Ya, ini gambaran dari semua manusia. 那弟兄姊妹，这个就是人的形象。 Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, 我们这些都是犯罪的人， hidup dalam dosa. 我们也是活在罪 Tapi 里。 Yakub berbeda. 可是雅各就不一样， Dia orang yang berdosa, dia penipu tapi dia sadar bahwa dia berdosa. 他是一个罪人，他是一个欺骗人的人。可是呢，他能够明白到自己是一个罪人， Dan dia sadar dia perlu Allah. 他也知道自己需要神， Dia perlu pengampunan, dia perlu keselamatan dari Tuhan. 他需要神的饶恕，他需要这位神。 Karena itu kita melihat satu kali di Penil, 所以我们知道在奔尼那个地方， ya, dia bergumul dengan Tuhan. 他在那个地方跟神开始争斗。 Ini merupakan gambaran bagaimana dia berdoa, dia mencari Tuhan. 那里是就说到他是怎么样子的祷告，怎么在寻找神， Dan dia tidak mau meninggalkan Tuhan. 他不想离开神。 Sekalipun ya pangkal pahanya dipukul dan dia menjadi pincang, 虽然他的这个盘骨已经被折断， dia tetap tidak mau melepaskan Allah. 可是他还是不要放开手， Sampai Tuhan memberkati dan memberi dia keselamatan. 一直到神祝福他，他才放着。 Kita lihat 我们看见 Bani Korah, 科拉， ya, Tuhan berbelas kasihan 神怜悯他， kepada keturunan Korah, 怜悯他的后裔， ya, tetap diberi kesempatan menjadi pemimpin puji-pujian di bait suci. 在圣殿里面，他们还有这个机会服侍神， Demikian juga Yakub, 包括雅各也是一样。 ya. Demikianlah hati Tuhan kepada orang-orang yang sadar akan dosa-dosanya dan tahu bahwa hanya dekat Tuhan ada keselamatan, ada pertolongan, ada pengampunan, ada berkat yang sejati. 这些就是一个人知道自己有罪，然后他们要接近神，求主来饶恕他们。 Maka belas kasihan Tuhan, keselamatan Tuhan akan turun atas orang yang 所 seperti 以 itu. 神的怜悯、神的救赎要在这些人的身上。 Ya, saya mau akhiri firman Tuhan hari ini dengan satu kesaksian dari seorang misionaris Inggris, William Carey. 我要结束今天的讲道，从一个神的仆人Kevin Ellie 那里讲到。 Ya, William Carey ini dia adalah seorang misionaris Inggris yang pergi ke India memberitakan Injil. 他是一个从英国到印度去的传道者。 Tahun 1793. 在1719年的时候， Ya, dia pergi ke sana, dia belajar bahasa India 他到印度，然后去学习他的语言， dan dia menerjemahkan Alkitab 然后他翻译这个圣经， ke dalam berbagai bahasa daerah India. 用各种的这个语言给他翻译，从印度的语言翻译出来。 Ya, jadi dalam bahasa Tamil, di dalam bahasa Sanskrit, di dalam bahasa bahkan dalam bahasa Burma, ya, 有达米尔，有 Burma 这些 Sanskrit 的这 ya, 些语言， bahasa Benggala, 还有本嘎拉语言， ya, bahkan bahasa Mandarin. 也有中文。 Itu adalah hasil terjemahan dari William Carey dan timnya. 这个就是 William Kelly 跟他的团队所翻译出来的。 Nah, di sana karena pelayanan dialah ada gereja-gereja Baptis di tanah India. 因为他的服饰，所以在印度开始有这个宣道教的教堂。 Tetapi 19 tahun dia di India, 可是19年的时间，他在印度， dia sudah berhasil membangun sebuah gedung yang mempercetakan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah India. 他建立了一个印刷工厂，印刷一些的这个圣经。 Bukan hanya pabrik, tapi itu juga merupakan tempat tinggal dia dan keluarga-keluarga dari tim pelayanan misinya. 所以不单单是一个工厂，而是这个成为他们的宿舍，他们的团队的宿舍在那里。 Ya, satu hari di tanggal 12 Maret 有一天，就是在3月12号， ya tahun 1812在1812年 terjadi kebakaran hebat. 发生了很大的火灾。 Dia sedang ada di tempat lain melayani. 那个时候他在别的地方服 Lalu dia 侍， mendengar kabar itu, dia
cepat-cepat kembali. 当他听见有这个事情发生，就快快的回来 Tapi。seluruh bangunan sudah habis. 可是整个房子已经埋了， Ya, bersama dengan seluruh hasil cetakan terjemahan bahasa daerah India, ya, Alkitab terjemahan itu semuanya habis. 所有的印刷出来的这些书，它也原文的翻译全部给烧坏。 Dia begitu sedih. 他非常的伤心。 Ada seorang saksi mata menceritakan begini. 有一个见证人，他这么讲： William Carey berdiri dan dia menitikkan air mata. William Carey 在那里站着，然后流泪。 Lalu dia berkata begini, 他这么说， dalam satu malam 在一个晚上， hasil kerja berpuluh-puluh tahun itu lenyap. 我们工作10多年的心血全都没了。 Betapa tidak terselaminya jalan-jalannya Tuhan. 我们真的不能够理解神的路。 Akhir-akhir ini saya merenungkan, 现在我开始思想， ya selama ini ya sebelum kebakaran ini dia merenungkan, 在这个火烧以前，他曾经想过， ya betapa pekerjaan yang dia lakukan itu begitu sempurna, begitu baik. 他所做的这一切的工作是有多么的好，多么的完全。 Dan dia mulai merasa puas dan dia mulai meninggikan dirinya. Wah, ini hasil kerja saya luar biasa. 他开始自豪，我的工作是有多么的好。 Sehingga dia pikir, 后来他就想， mungkin karena itu Tuhan telah merendahkan dirinya sedemikian rupa. 所以也可能就是因为这一点，所以神叫他能够谦卑下来， Agar dia dapat lebih lagi memandang Tuhan dan berharap sama Tuhan. 所以他能够更仰望神。 Itu hari Kamis malam. 那个时候是礼拜4晚上， Hari Minggu 在礼拜天， dia khotbah di gerejanya di India itu. 他在印度他的教会里讲道， Dia berkhotbah, dia ambil dari Mazmur 46. 他的讲道就是在诗篇46篇 Ayat yang ke-10. 第9节， Ya, di dalam ayat yang ke-11 dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris dan Mandarin ayat yang ke-10. 在中文圣经是第10节。 Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. 你们要休息，要知道我是神，我必在万邦中被称颂，在遍地上也被尊崇。 Dia menyimpulkan firman Tuhan ini dengan 2 poin. 他用2个总结来形容这段圣经。 Satu, Tuhan itu maha kuasa. 他说，第一，神是有全能的， Dan Tuhan berhak melakukan apa yang dia kehendaki. 他有权柄做他想要做的， Kita tidak bisa protes. 我们不能够反驳， Karena dia yang memiliki segala sesuatu di alam semesta ini. 因为在这个世上万物都是他的。 Yang kedua, 第二个， kewajiban kita 我们的责任 adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. 就是去做神要我们做的。 Setelah itu dia mulai lagi membangun ya pelayanannya dan gedungnya, dia bangun lagi percetakannya. 这之后，他又开始他服侍，他又开始建他的这个工厂， Sehingga dia berhasil kembali membuat Alkitab dalam terjemahan bahasa Sanskrit Punjabi. 后来他又翻译了圣经在 Sanskrit, Sanskrit、 Punjabi, Telugu, Bengali, Burma, Tamil, Mandarin, Kashmir. Semua itu diterjemahkan oleh dia dan timnya. 这些所有的书籍都是他翻译出来的。 Nah, di saat akhir hidupnya waktu dia berusia 73, diranjang kematiannya pada saat dia mau menghembuskan nafasnya yang terakhir. 在他73岁，在他最后要结束人生的路程的时候， Ada keluarga dan teman-temannya di sampingnya dia. 在他旁边有家人，有他的朋友， Lalu dia berkata kepada teman pelayanan misinya, Dr. Duff. 然后他跟他的伙伴说，就是 Dr. Duff 一起， Dia bilang begini, 他说， setelah saya tidak ada, 当我不在了， tidak usah cerita tentang bagaimana pelayanan saya, bagaimana kehidupan saya. Tidak perlu cerita. 不需要去讲我的服饰，我的生命是怎么样， Tapi ceritakanlah Tuhannya saya. 可是去讲我的神， Bagaimana dia berkuasa, bagaimana dia begitu dahsyat. 去讲他是有多么的厉害，有多么的有权柄。 Haleluya. 感谢主，
Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. 我们的神是有权威的神， Dia mengatur bangsa-bangsa. 他在那里管理万民， Dia mengatur langit dan bumi. 他管理日头。 Kalau dia izinkan wabah COVID datang, 如果他允许这个冠状病毒存在， dia juga yang berkuasa mengangkat wabah COVID dari dunia 他 ini. 也能够把这个冠状病毒拿走。 Karena itu, 所以弟兄 di 姊 akhir 妹， tahun ini, 就是在这个 saya 年 mau 中， ajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan ini. 我要带着弟兄姊妹一起来思想神的话 Kalau 语。 Allah sudah mengingatkan bahwa dia Allah yang begitu berkuasa, 如果他已经告诉我们，他是一个这么有权威的神， ada dua pilihan 有 bagi kita. 2个选择， Apakah kita mau menghadapi kekerasan Tuhan? 是不是我们要面对他的权威呢？ Yaitu kekerasan Tuhan bagi orang-orang yang tidak peduli akan Tuhan. 他的权威是对那些不管神的命令的人， Ya, bagi orang-orang yang berbuat semaunya, melakukan apa yang dia mau. Dia pikir saya hidup sekali, saya mau bersenang-senang. Tidak ada orang yang bisa kendalikan saya. 对那些认为我活着只有一次的机会，所以我也要活着按照我自己想要做的。 Ya. Maka atas orang-orang yang demikian, kekerasan Tuhan, penghukuman Tuhan akan terjadi. 在这样子的人的身上，神的权威、神的惩罚要存在， Atau kita mau memilih, kita mau seperti Yakub. 还是我们要拣选，好像雅各一样？ Ya. Disebut dikatakan bahwa Tuhan itu adalah kota benteng kita. Dialah Allah Yakub. 这里说到神是我们的避难所，是雅各的神。 Yakub adalah gambaran dari orang-orang yang penuh dengan dosa. 雅各是代表这些有罪的人， Tapi dia tidak bangga dengan dosa-dosanya. 可是他没有对自己的罪， Dia menyesali dosa-dosanya. 他非常的后悔， Dan dia sadar dia butuh Tuhan. 他认为他需要神， Karena itu dia datang, dia mencari Tuhan. 所以他就到那里去寻找 Dia 神， memohon belas kasihan Tuhan. 他寻找神的怜悯， Maka kita melihat 所以我们能够看见 belas kasihan Tuhan. 神的怜悯， Keselamatan yang dari Tuhan. 从神来的救恩， Berkat Tuhan 神的祝福 akan turun atas orang-orang yang seperti Yakub. 要降在像雅各的人的身 Mari 上。 Bapak Ibu Saudara sekalian. 亲爱的弟兄姊妹， Kalau hari ini kita dengar firman Tuhan, 今天如果我们听了神的话语， artinya Tuhan dekat dengan kita. 这个就代表神很亲近我们。 Inilah hari perkenanan Tuhan. 弟兄姊妹，这个是神所喜悦的日子， Ya, Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita. 神正在敲你的心 Ya, 门， seperti di dalam Wahyu 3 ayat 20 katakan. 好像在犹太书第3章， Bukan, Wahyu 3 ayat 20. 启示录第3章第20节， Ya, setelah Tuhan memperingati jemaat Tuhan, 当主提醒了神的教会， ya, karena dosa-dosa mereka. 因为他们所犯的罪， Lalu Tuhan berkata demikian. 然后主就这么说， Lihat aku berdiri di depan pintu hatimu. 说我站在你的门 Aku 前， mengetuk pintu hatimu. 我正在敲你的 Barang 心门， siapa yang membuka, 凡是开的， maka aku akan masuk. 我就要进去， Aku akan makan bersama-sama 我要 dengan 跟 dia. 他一起用席 Di。akhir tahun ini, 弟兄姊妹，在这个 apapun 年 keadaan 中， kita, 不管我们的状况是 mungkin 如 kita di 何， tengah bencana, kita mungkin di tengah kesusahan, 可能我们在困难当中，可能我们在患难当中 tapi。diamlah dan ketahuilah, 弟兄姊妹，你要休息，你要知道， jangan kita memberontak, 我们不要叛逆， jangan kita bersungut-sungut, 我们不要埋怨神， tapi kita mau bersyukur 我们要感谢， karena Tuhan ingatkan kita, 因为神提醒了 Dia 我 adalah 们， Allah yang maha kuasa. 他是一位有权柄的神， Dia yang mengatur bangsa-bangsa, dia yang berkuasa untuk mengangkat kita, menolong kita. 他是管理整个民族的神，他也要把我们提拔起 Mari 来 kita。mau datang kepada Tuhan. 所以我们来到他的面前， Seperti Yakub, 好像雅各一样， kita minta ampun 我们求他饶恕， atas semua pemberontakan, atas semua keluh kesah, atas semua persungutan kita. 在我们所有我们的叛逆，在我们的埋怨，在我们一切不服的事情上， Mari kita mau bersyukur dan sadar sungguh-sungguh. 我们要感恩，我们要明白， Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. 神从来没有离开过 Mari kita 我 mau 们。 minta belas kasihan Tuhan. 我们求他的怜悯， Kita mau bertobat. 我们来悔改， Kita mau ambil komitmen untuk kembali taat kepada firman 我 Tuhan. 们重新我们做这个盟约在他的面前， Karena 我们要顺服他， Itulah kewajiban kita 因为这个就是我们的责 untuk 任， melakukan kehendak Tuhan. 我们去行他的旨意， Maka kita akan lihat 所以我们能够看见 Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia. 神叫那些真正寻求他的不会得到羞辱。
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita mau berdoa. 弟兄姊妹，我们来一起祷 Kita mau 告。 tutup akhir tahun ini 我们要结束这一 dengan 年， hati yang bersyukur, 用一个感恩的心 dengan 来 hati 结 yang 束， bertobat. 用一个悔改的 Dan 心， kita akan melihat penyertaan Tuhan nyata dalam hidup 所以 kita 我们能够看见神的跟随、神的保守是真现 di 实的。 tahun-tahun yang mendatang. 在以后的日子里， Mari kita berdoa. 我们大家一起来祷告。 Bapa di sorga, 我们在天上的 Tuhan 父， terima kasih. 主感谢你， Hari ini kami melihat Tuhan, 今天我们能够看见， bagaimana Engkau sungguh Tuhan Allah yang berkuasa. 主你是一个有全能的神。 Apa yang firman-Mu katakan, 主啊，你的话语说 itu 的 bukan dongeng. 不是一个故事， Kejadian yang ada di Alkitab 是圣经里面所记 yang 载的， menimpa Korah dan orang-orang yang memberontak kepadamu. 是发生在科拉跟他一些叛逆的人的身上的， Itu juga terjadi Tuhan bahkan di zaman ini. 已经发生了在这个世界上， Untuk menunjukkan betapa Engkau Allah yang berkuasa. 要显明你是一个多么有权威的神。 Engkau juga Allah yang memerintah, Engkau yang mengatur, Engkau yang mengangkat raja-raja dan mengatur bangsa-bangsa 主 Tuhan. 啊，是你来命令，是你来管理整个宇宙，整个所有的民族。 Karena itu Engkau juga sanggup Tuhan 所以主啊，你一定能够 mengatur hidup kami, 来管理我们的生命， menjaga hidup kami. 来保守我们的生命。 Karena itu Tuhan, 所以主啊， jauhkan dari kami hati yang memberontak, 叫我们从我们叛逆的心里远离， hati yang tidak puas, hati yang selalu mau memuaskan keinginan daging. 不满足我们自己的身体上的欲念。 Jauhkan kami dari hati yang seperti itu. 主啊，求你把我们的心远离这一切 Berikan 的 kami 事 hati 情， yang daging, hati yang lembut, hati yang seperti Yakub Tuhan. 叫我们有一个肉身的心，要我们好像雅各的心一样， Hati yang menyesali, hati yang sungguh-sungguh sadar bahwa dosa-dosa kami membuat kami menjadi musuhnya Engkau Tuhan. 叫我们能够悔改，叫我们能够真正的明白我们不配。 Sehingga kami sadar bahwa dosa-dosa kami membuat kami menjadi seperti musuhnya Engkau Tuhan. 所有的罪令到我们好像成为你的敌人一样。 Buat kami sadar sehingga kami 主啊，求你叫我们能够明白。 mau datang mendekat kepadamu saat ini. 所以现在我们能够靠近 Kami 你， buka hati kami. 我们把我们的心门 Kami 打 mengundang 开， Engkau masuk. 我们邀请你进来。 Kuasai hidup kami Tuhan. 主啊，求你控制我们， Setiap segi kehidupan kami. 在我们所有的生命的方面， Kami percaya 主，我们相信 Engkau sanggup mengaturnya. 你能够管理这一切。 Ingatkan kami setiap saat Tuhan. 主啊，每一时刻提醒我们， Bahwa Engkau sedang memperhatikan hidup kami Tuhan. 你正在注意关注我们的生命， Engkau akan memberikan kekuatan. 你会给我们力量， Pertolonganmu adalah kota benteng yang teguh Tuhan, yang pasti Tuhan. 你的帮助就是我们的避难所。 Karena itu bangsa Israel di Mazmur 46, 所以以色列在诗篇第46篇， mereka bernyanyi dengan penuh sukacita. 他们充满喜乐的赞美， Menyanyikan Mazmur 46 ini. 他们能够唱这个诗篇 Karena 46 Engkau 篇， adalah Allah yang nyata Tuhan 因为 pertolongannya. 你的帮助是现实的神。 Di dalam nama Yesus, 奉主耶稣的 kami 名， terima hati yang baru. 我们接受这个新的 Hati yang 心， takut akan 我 Engkau. 们接受这个敬畏你的 Mari 心。 Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengangkat tangan kita. 弟兄姊妹，我们把我们的手举 Kita mau 起 menerima 来， berkat dari Tuhan. 我们要从主那里得到祝福。 Bapak Ibu Saudara sekalian terimalah berkat yang sempurna dari Bapa di sorga. 亲爱的弟兄姊妹，我们从天父那里得到完全的祝福。 Jawaban doa kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们的祷告也是奉主耶稣的名，我们能够得到。 Kita terima hati yang baru. 我们接受一个新 Hati 的 yang 心， mengasihi Tuhan. 一个爱神的 Hati 心 yang，mau taat kepada Tuhan. 一个顺服神的 Hati yang 心， seperti Yakub. 一个好像雅各的心。 Maka kita akan melihat 所以我们能够看见的 penyertaan dari Roh Kudus 圣灵的跟随者 akan menyertai kita. 要与我们同在， Mulai hari ini 从今天 sampai 一 selama-lamanya. 直到永永远远。 Tuhan memberkati kita semua. 神祝福我们， Dalam nama Yesus. 奉主耶稣的名 Amin.，阿门。 Selamat tahun baru. 新年快乐！ Tuhan Yesus dan penyertaannya akan menyertai kita di tahun-tahun mendatang. Tuhan berkati. 主耶稣要用他的慈爱、怜悯跟随着我们，一直在以后的几年里。 Amin. Haleluya. 哈利路亚，阿门。